Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin ada yang terlupa i'tikaf, niat i'tikaf. Kata Nabi, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah juga suka bertemunya. Dan sesiapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah juga tidak suka bertemunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Siapa yang tidak suka, yang benci, yang meluat untuk bertemu Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan mai tazkirah, mai tarawih, mai masjid, mai sembahyang, tuan-tuan tinggal duk ingat, kata nampak zahir mai tengok saya ada. Saya ni zahirnya nampak macam mai dengar tazkirah saya. Hakikatnya ialah tuan-tuan bertemu Allah. Ni majlis mengingati Allah, majlis ilmu, taman-taman syurga. Sebab itu amat rugi bagi orang yang menjauhkan diri dia daripada majlis mengingati Allah. Rugi ya. Nah, siapa yang suka bertemu Allah, maknanya dia suka duduk dalam majlis ilmu. Dia tak lari balik. Dia dengar. Pasal apa? Pasal dia suka kepada Allah. Jangan nampak saya, kalau tengok saya memang ada orang suka, ada yang tak suka. Tapi hakikatnya ialah bila duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan jadi suka kepada Allah. Automatik suka kepada Allah. Bila suka kepada Allah, Allah juga suka kepada tuan-tuan. Dan siapa yang tak suka bertemu Allah, maksudnya apa? Dia melarikan diri untuk nak bertemu dengan Allah. Tarawih tak mau, sembahyang tak mau, masjid tak mai, puasa dah. Allah sikit pun tak heran dekat dia. Bahkan Allah juga tidak suka pun bertemu dengan dia. Tuan-tuan, sebab itu
kita kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni kaedah dia. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa perkara yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kurang-kurangnya, dah kita tak buat 20, kita buat 8. Kalau buat 8 pun kita tak sanggup buat, maknanya kita ni memang cukup teruk. Lemah. Ni dengar kata PKP pula. Wallahu a'lam. Esok keputusan lagu mana tak tahu lagi. Kita tunggu Haji Fauzi buat keputusan. Kita tak tahu lagi macam mana. Nah, sama ada tarawih boleh mai ataupun tazkirah tak ada dah lepas ni, wallahu a'lam, tak tahu lagi. Tengok tuan-tuan. Allah nak uji kita saatnya. Tengah lazat sedap buat amal ibadat, tarawih dengan tazkirah, tiba-tiba tak ada. Tu yang bila Allah bagi peluang untuk bertemu dengan Allah, jangan lari, jangan buang, jangan tinggalkan peluang yang Allah Ta'ala beri ini. Kelak menyesal kita, rugi. Sebab itu kata Tok Guru saya, dia pesan, dia kata, hang ingat 4 perkara ni, dia kata. Yang pertama, kalau hang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tuan-tuan, tak boleh buat 20, buat juga 8. Tak boleh sedekah RM5, RM1 pun jadi. Kalau tak boleh baca sejuzuk Al-Quran sehari, nah, semuka pun tak apa dah. Tu kaedah dah. Jangan sampai tak buat langsung. Tak boleh selawat Nabi 1000 kali, cukup 100. Tak boleh 100, 10 kali pun tak apa dah. Tak boleh berzikir 100 kali sehari, kurang-kurang 3 kali pun tak apa dah. Kaedah dia ialah tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang kedua, kalau tak boleh jadi imam, jadi makmum. Maksudnya apa? Kita ni tuan-tuan, kalau orang suruh jadi imam, mungkin kita tak boleh jadi imam, maka jadi makmum. Mai masjid, solat berjemaah, imam tu ada siap dah, kita mai jadi makmum je. Jangan tinggal solat berjemaah. Bulan Ramadan tambah pula 10 hari yang terakhir. Nabi SAW cukup jaga 10 hari yang terakhir. Jaga solat berjemaah, Al-Quran, bersedekah, solat tahajud, solat malam, qiyamul lail. Jangan tinggal dah 10 malam yang terakhir, kerana terdapatnya Lailatul Qadar. Yang kedua, tak boleh jadi imam, jadi makmum. Dan yang ketiga, kalau tak boleh berdoa, tolong amin doa. Bila imam baca doa, kita di belakang amin, tuan-tuan. Amin, 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 amin. Jangan kita duduk senyap, rugi Kerana amin itu Allah memperkenankan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, minta doa kepada Allah, nescaya Allah mustajab doa kita. Tapi kena amin Tak boleh doa, tolong amin, kata Tok Guru saya. Dan yang keempat katanya, kalau tak boleh jadi ulama, jangan hina ulama. Tak boleh jadi ulama, jangan hina ulama. Hari ini dah lah tak boleh jadi ulama, berlapis-lapis hina ulama. Hina macam-macam, kata macam-macam, tuduh macam-macam, fitnah macam-macam. Masya Allah. Tak boleh jadi ulama, tolong jangan hina ulama. Ingat 4 benda ni tuan-tuan. Tok Guru saya pesan kat saya pula pesan kat tuan-tuan. Ingat 4 perkara ni. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh jadi imam, jadi makmum. Tak boleh doa, tolong amin doa. Tak boleh jadi ulama, jangan hina ulama. Sekurang-kurangnya jangan hina ulama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan penghuni neraka 1 hari 1 juta orang. Disebut di dalam
kitab Tanbihul Ghafilin, Allah membebaskan penghuni neraka satu hari sebanyak 1,000,000 orang. Maksudnya sebulan 30 juta. Tapi pada hari Jumaat Allah bebaskan penghuni neraka 1 jam 1,000,000. Maksudnya 24 kali dengan 4 kali Jumaat. Bulan Ramadan ni 96 tambah 30, maknanya sebulan di bulan Ramadan Allah membebaskan penghuni neraka 126 juta orang. Sebulan di bulan Ramadan penghuni neraka. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu ayah muslimin muslimat, jadi bila masuk saja bulan ni, peluang keemasan untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa amat besar. Kerana bulan ini Allah mengarahkan para malaikat supaya merehatkan penghuni kubur. Sebulan ni bagi can, bagi muka, bagi peluang supaya mereka berehat sebulan. Jangan belasah lagi, jangan pukul lagi. Tunggu 1 Syawal baru pukul balik. Sebulan ni bagi berehat. Jadi tuan-tuan, bila kita nak raya 1 Syawal, kita pun berharap supaya mak ayah kita yang berada di alam barzakh sana juga raya macam kita. Raya mereka ialah bebas daripada azab seksa kubur. Itu raya mereka. Raya kita sambut dengan pergi ziarah, menziarahi. Kalau tak boleh balik raya pun kurang-kurang boleh berjalan pergi rumah kawan-kawan dekat-dekat. Nah, kurang-kurang. Maknanya tuan-tuan, kita seronok sambut raya mak ayah yang berada di alam barzakh, tok nenek yang berada di alam barzakh, kita juga mengharap mereka raya sambut 1 Syawal dibebaskan daripada azab kubur. Tuan-tuan kena ingat, pagi dan petang Allah bentangkan kepada penghuni kubur, iaitu tentang syurga dan neraka. Pagi petang Allah tunjuk. Orang yang beriman Allah tunjuk dah syurga depan mata dia dibentangkan. Orang yang tak beriman Allah tunjuk neraka depan mata dia. Dia nampak dah bentangan di alam barzakh sana. Dan ingat, penghuni kubur mereka mengetahui dan melihat kita kalau kita pergi ziarah mereka dan kita lalu di tanah perkuburan. Mereka tahu. Mereka tahu hubungan kita dengan si mati, dengan arwah, ada hubungan dengan kita yang masih hidup. Jangan kata kita yang hidup tak ada hubungan dengan orang yang mati. Siapa yang kata lagu tu, dia berfahaman Pak Wahab. Bahaya Pak Wahab. Pak Wahab kita buat tahlil, dia kata tak sampai. Nah, kita selawat lepas tarawih pun dia kata bid'ah. Nah, baca doa pun nak buka puasa pun bid'ah juga. Pak Wahab ni kita bagi teruk kan. Sebab tu saya kata kalau COVID-19 ni tuan-tuan, penyakit virus ni bahaya. Saya kata penyakit virus Pak Wahab bahaya lagi. Pasal mereka tak ada vaksin, tak ada ubat. Penyakit ni susah nak berubat. Kalau COVID-19 gagah-gagah PKP tak apa lagi. Nah, gagah-gagah ada juga ambil vaksin. Nah, kena penyakit Pak Wahab tuan-tuan, susah sungguh nak berubat. Dia tak bagi. Sebab tu amat malang siapa-siapa yang ada anak jadi Pak Wahab. Rugi tuan-tuan. Rugi. Sebab apa? Mereka tak mau buat amalan-amalan yang kita buat. Mereka kata tak sampai kepada si mati. Sebab tu tuan-tuan, kita buat tahlil setiap petang tu. Mak ayah di alam barzakh sana yang sudah meninggal dunia, seronok mereka tengok langut-langut, tengok Allah. Betul sungguhlah ada anak buat tahlil setiap petang, hantar mai kat aku. Allah. Ni dah makan sedap apa semua, nah hidang meja semua cantik dah, lauk ni. Lepas tu keduk langut cekak pinggang aku tengok. Tanya awak tak buat tahlil? Oh tak boleh, bid'ah tak sampai bila si mati.
Lepas tu gaya nak baca doa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak boleh bid'ah. Nabi tak buat. Lepas tu dia buat apa? Tengok saja tu. Saya azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru kelang kabut, bismillahirrahmanirrahim. Tu dia balun tu. Bismillah ya, lepas tu balun. Allahu Rabbi jadi Pak Wahab, tuan-tuan, rugi dah pergi. Sebab tu saya pesan ke anak-anak murid saya di Perak tu, tolong hantar anak ngaji luar negara, pesan jangan jadi Pak Wahab, supaya balik mai depa boleh sambung balik apa yang kita duk buat dah, ahli sunnah wal jamaah. Ni kita bimbang tuan-tuan, ngaji pandai-pandai, ada degree, ada master, ada PhD, tapi jadi Pak Wahab, rugi ya. Rugi. Biar walaupun hantar anak mengaji tahfiz, mengaji pondok lah apa semua, nah, tapi kurang-kurang mak ayah ni di alam barzakh sana sonok ya. Awak anak buat amalan-amalan, hantar mai kepada depa. Sonok. Baca Al-Quran tuan 30 juzuk, niat sedekah pahala kepada mak ayah kita. Nak beri sumbangan derma sedekah tu, niat atas nama mak ayah sampai kepada depa. Nah, buat tahlil, niat atas nama mak ayah kita sampai kepada mereka. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? Sadaqatin jariyah, lagi au ilmin yuntafa'u bih, dan au waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, kita sedekah, kita niat atas nama mak ayah sampai. Ilmu yang memberi manfaat, nah, kita ngajak orang, kita dah mati, ilmu tu sampai kepada kita. Nah, dan juga yang ketiga, apa dia? Anak yang mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Jadi ulama dah susun elok dah cara nak berdoa. Mula dengan apa? Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai tahlil, sampai doa selamat, semua siap, satu set lengkap. Jadi kita tak payah lah duk susah-susah nak kena buat sendiri. Ulama dah buat elok dah dalam surat Yasin tu. Baca yang tu ya. Tak payah kita cari hadis, cari ayat Al-Quran nak susun lain pula. Nah, nak susun semula, nak bagi jadi lagu lain pula. Tak payah. Ulama dah susun elok dah. Baca yang tu ya. Oh, dia kata yang tu doa seorang-seorang. Siapa buat amal-amal? Nah, siapa doa amal-amal? Nabi tak buat amal-amal. Oh, dia kira lagu tu. Penat. Kalau kira Pak Wahab ni tuan-tuan, penat kita, pakai tak buat apa dah. Sebab tu dengan kira Pak ni, pedulikan mereka. Tunggu kita buat amalan, pasal apa? Kita ingat kepada mak ayah kita di alam barzakh sana. Kesian dekat depa. Depa tinggal harta pusaka kat kita, tanah, bendang, kelapa sawit, rumah, duit, kereta. Tinggal harta pusaka, harap anak-anak ni berjasa, tiba-tiba anak-anak buat tak peduli. Nah, rugi. Tapi oleh kerana anak yang soleh, doa setiap petang, buat tahlil sampai kepada si mati. 1 Syawal mereka berterima kasih kepada kita, betul dapat anak macam anak-anak macam tuan-tuan. Nah, bahkan malaikat juga memberi peluang kepada dia, hari ini wahai si fulan, kamu dibebaskan daripada azab siksa kubur. Kamu dihiaskan dengan wangi-wangian, dengan pemaidani yang indah, hiasan syurga, dibentangkan syurga, dan kamu dilapangkan kubur kamu. Oleh kerana kamu hari ini dapat sambut hari raya bagi kamu, kerana anak-anak kamu telah menghantar amalan-amalan, pahala-pahala yang banyak kepada kamu sebulan di bulan Ramadan. Wahai penghuni kubur, aku bebaskan kamu, dan kamu berehatlah sampai hari kiamat. Allah. Tuan. Tapi kalau anak jadi Pak Wahab, kesian mak ayah duk menangis di alam barzakh sana. Aku harap dia pergi mengaji tinggi-tinggi, pandai-pandai. Rupanya dia tak hantar apa pun kat aku. Nah, tak guna punya anak. Menyesal aku ada anak lagu ni. Nah. Sebab tu ibu-ibu ayah muslimin dan muslimat, ada 3 doa mustajab. Yang pertama ialah ketika mana berpuasa. Salasatun la turaddu da'watuhum. As-sa'imu hatta yuftira, wal imamul adil,
wa da'watul mazlum, hadis riwayat Tirmizi. Allah tidak akan menolak 3 doa, 3 golongan. Allah tidak akan menolak doa 3 golongan. Yang pertama ialah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa daripada dia terbit fajar sampai terbenam matahari, waktu tu berpuasa. Waktu berpuasa tuan-tuan tadah tangan ke langit memohon kepada Allah, Allah tunai segala permintaan tuan-tuan. Allah takkan tolak permintaan orang yang meminta ketika mana berpuasa. Siapa yang nak ada hajat permintaan macam-macam, ada panggil nak kahwin, minta waktu tu, ya Allah, aku dah lama panggil nak kahwin lagi. Doa waktu tu Allah pemudahkan. Ibu-ibu doa balik, ya Allah, jangan tunaikan seorang pun dia tak mampu, ini kan pula 2 orang. Tak ada masalah, balas balik. Jadi stable balik doa tu. Saya melawak ya. Doa tuan-tuan, minta anak soleh, sihat tubuh badan, murah rezeki, panjang umur. Doa pada diri, doa pada seluruh muslimin muslimat, doa pada mak ayah ketika mana berpuasa. Allah takkan tolak doa orang yang meminta kepada Allah ketika mana dia berpuasa. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga ialah doa orang yang kena zalim. Allah takkan tolak. Tuan-tuan balik tengok kasut orang curi. Maknanya tuan-tuan kena zalim. Kasut orang curi kena zalim. Angkat tangan, ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Doa aku ini, ya Allah, aku kena zalim orang curi kasut aku, ya Allah. Allah mustajab doa tuan-tuan. Dengan ada doa minta kasut dia pula hilang. Bila kena zalim ya tuan-tuan, tuan-tuan angkat tangan, Allah terima doa tuan-tuan. Minta dapat Lailatul Qadar tahun ni. Dan yang kedua, ketika mana berpuasa, ketika mana berbuka puasa. Ketika mana berbuka puasa. Sebab tu kita berdoa sebelum nak berbuka puasa. Doa mustajab waktu tu. Minta tuan-tuan. Ni kita duk berjuang lama dah. Tambah sikit lagi lepas Allahumma lakasum tu, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambah sikit lagi, ya Allah, berilah kemenangan kepada perjuangan Islam, amin. Jadi ya, tambah sikit lagi, waktu tu mustajab doa tuan-tuan. Dan yang ketiga, ketika mana bersahur. Ketika mana bersahur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tuan-tuan minta doa, tambahlah hajat permintaan tuan-tuan, tambah waktu tu, insya-Allah Allah tidak akan menolak 3 doa ini. Ketika berpuasa, ketika mana berbuka puasa, ketika mana bersahur, tuan-tuan. Mustajab doa. Okey, baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat tuan-tuan, Ramadan pada tahun ini adalah mungkin cabaran bagi kita. Dan kena ingat, setiap tahun bagi orang mukmin, orang Islam, orang beriman, tahun saban tahun bukan semakin ringan ujian kita. Ingat itu. Tambah tahun saban tahun lagi lama, lagi berat ujian terhadap keimanan orang-orang beriman. Sebab itu saya nak sebut di sini, tahun ni buat elok-elok tuan-tuan. Boleh peluang buat amal ibadat tarawih, boleh buat qiyamul lail 10 malam yang terakhir. Tolong tuan-tuan, buat elok-elok supaya kita dapat Lailatul Qadar tuan-tuan. Saya bimbang tuan-tuan. Saya duk pergi ziarah tok-tok guru pondok. Selama saya pergi ziarah, saya bercakap, bersembang dengan tok-tok guru pondok. Banyak mereka memesan kepada saya. Mereka kata cabaran bagi umat Islam semakin berat. Maknanya tuan-tuan, wallahu a'lam,
Tahun depan sama ada mai pula COVID-21 ke, wallahu alam, kita tak tahu. Lagi berat, lagi dahsyat pada COVID-19. Tak boleh mai masjid terus, tu dia. Tak boleh apa tazkirah apa semua, lagi teruk. Masya Allah, wallahu alam, kita tak tahu, bukan minta, tapi kita sebagai orang beriman ni sentiasa berwaspada, beringat. Mana nak tahu mai apa nama, macam-macam lah, benda-benda hak pelik-pelik. Sebab itu buat yang terbaik supaya kita dapat Lailatul Qadar. Seorang hamba Allah mati di bulan Ramadan, hari Jumaat, ketika mana berpuasa bulan Ramadan. Seorang artis yang bernama Abu Bakar Umar, tuan-tuan kenal Abu Bakar Umar? Allah pilih dia hari Jumaat bulan Ramadan ketika mana berpuasa. Saya pun heran, kenapa Allah muliakan dia? Rupa-rupanya dia orang kita. Tuan-tuan, Nabi kata, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang mati baginya dengan berpuasa satu hari, dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Allah, kita berdoa tuan-tuan, kalau Allah nak matikan kita, ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami berpuasa di bulan Ramadan. Nabi kata dakhalal jannah, pasti dia masuk syurga. Allah, mudah-mudahan tuan-tuan buat elok-elok tahun ni, dan 10 malam terakhir rebut peluang Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, sebelum saya berhenti, ambil 2 minit untuk nak bagi tahu sedikit tentang saya buat produk tuan-tuan. Produk ni produk untuk kesihatan, jantung, darah tinggi, kolesterol, asid urik, hati bengkak, orang isap rokok, limpa, paru-paru, barah, batu dalam hempedu, resdung, dan juga baik untuk angin dalam badan yang banyak tuan-tuan. Apa dia produk tu? Iaitu madu kululut, bawang putih solo, dan juga habbatus sauda. Diterapi dengan qul huwallah 1000 kali, selawat 1000 kali, bismillah 1000 kali. Jangan langkah tuan-tuan, jangan simpan dalam peti air, bubuh di luar. Ambil satu hari satu ketui madu kululut, satu cancar madu kululut dengan satu ketui bawang putih solo dan habbatus sauda sikit dalam tu. Makan pelan-pelan, isap dulu, biar dah masuk pelan-pelan, bagi dah masuk pelan-pelan. InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang kena sakit jantung, dia tak kena operation. Ini terbukti kepada Pak Lang Nordin, sahabat saya. Sini pi kat sejadah tu jalan dah penat, dua orat jantung dah rosak. Bukan kata elok, rosak terus tuan-tuan. Tak boleh buah tiup dah, tak boleh buat apa dah. Doktor heran, tengok elok balik. Doktor tanya makan apa, dia abang makan produk hak yang kita buat ni. Alhamdulillah tuan-tuan, lah ni cantik, tak ada masalah apa dah. Cuma dia kena makan sebiji ya ubat. Ubat apa? Ubat cayak darah je. Sebelum ni 9 biji dia kena makan, lah ni sebiji je. Lepas tu apa nama, asid urik dia tinggi tuan-tuan. Asid urik dia 530, lah ni turun jadi 420. Asid urik dalam badan, masya-Allah. Berkat tuan-tuan, cukup bagus. Tak percaya tuan-tuan try. Tapi harga dia 150. Tuan-tuan tak bawa duit, tak apa, ambil dulu. Lepas tu buat apa? Bank in dekat Maybank, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan makan lagi. Saya baru buat petang tadi, saya buat 100 botol, dah habis dah. Ni hak baru buat. Bila hak baru buat, dia kena tunggu 7 hari. 7 hari dia tak rasa pedak lah. Dia rasa sedap, manis, rapuh dan ketagih kita nak makan. Kalau sebelum 7 hari, tuan-tuan rasa pedak sikit. Kalau tuan-tuan tahan, makan terus. Kalau tak tahan, tunggu 7 hari dulu. Masya Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, iaitulah apa nama, ikan loma, ikan kasam daripada Sungai Perak, RM15. Satu mungkus tu RM15. Dan yang ketiga ialah apa nama, ikan sepat ronggeng. Siapa tak lalu makan nasi goreng masa sahur, nasi panas-panas, makan dengan dia, insya-Allah 2, 3, 4 mingat boleh makan. Dan harga sebungkus tu murah ya, RM6. Sebelum ni jual RM8, tapi jual RM6 sebab bulan Ramadan. Nak bagi clear bang. Okey baik, insya-Allah jumpa lagi. Dan saya minta izin, saya nak jadi imam.